Alfia Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih pada pihak masjid kerana sudi menjemput ustaz datang dari Kuala Lumpur ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih juga orang yang menaja homestay sangat selesa. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudi mendengar ceramah ustaz pada malam ni. Wallahi, pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh ustaz kongsikan. Mudah-mudahan dapat dijadikan panduan. Alhamdulillah, malam ni datang tak ada niat nak mengajar, tapi malam ni datang niat ustaz adalah untuk mengajak. Jom kita pujuk hati kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan insya-Allah, bila kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa, kita nak juga anak-anak kita, isteri-isteri kita, suami kita, keluarga kita, adik-beradik kita juga bertakwa. Bila kita sebut tentang keluarga, dia ada 3 elemen. Elemen yang pertama, suami, isteri dan anak-anak. Ada sahabat saya berkahwin, suami dan isteri, tetapi dah lama kahwin tak dapat anak. Ustaz kongsikan petua nak dapat anak, iaitu ambil 1 kilo kurma yang liat dan ambil 1 liter susu kambing. Tak kisahlah susu kambing tu yang tepung ke, yang lebih bagus yang asli. Kemudiannya dibancuh dalam blender selepas dibuangkan biji. Cara dia, ambil segenggam kurma yang liat tadi kanan, suami ambil 1 genggam, lebih kurang 10 biji, isteri pun ambil 1 genggam, buang biji dia, letakkan dalam blender dan tuang susu kambing tadi. Blender lah. Lepas tu minum sekali seumur hidup, tapi syarat dia kena minum sampai habis. Minum tu isteri minum separuh, suami minum separuh. Sekali je seumur hidup. Selepas itu, setiap pagi makan 7 biji buah tamar yang liat. Liat bukan basah, lekit-lekit anak, dia kena liat. Dan kemudiannya minum segelas susu kambing. Amalkan dalam masa 40 hari. InsyaAllah ada berita yang gembira. Apa doa yang nak dibaca? Surah Maryam ayat 1 hingga 10. Kalau nak baca lagi setiap hari dalam doa, iaitu surah Al-Furqan ayat 74. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila masuk keluarga bahagia, keluarga berbahagia dengan keluarga yang berbahaya, ini hari ni macam-macam cerita keluarga yang bahaya. Sampai orang perempuan takut sangat kita pergi ke Siam. Sebut je Thailand, memanglah kita nak keluar 3 hari ke 40 hari kat Thailand, memang dia tak bagi. Kalau bagi pun dia pun ikut sekali. Masya Allah, punya sampai tahap macam tu, seolah-olah kena rasuk. Kena rasuk. Jangan kamu sangka kamu beriman sebelum diuji. Ini ujian daripada Allah. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan poligami, ada orang diuji dengan isteri, ada orang diuji dengan suami, ada orang diuji anak-anak. Dan Masya Allah, tabarakallah, selama 12 tahun saya pernah bertugas menjaga anak-anak yang terlibat dengan penagihan dadah. 5 ketagihan. Pertama, ketagihan dadah hingga jadi pengedar dadah. Yang kedua, ketagihan seks hingga mengandung anak luar nikah. Penagih dadah 3,800 orang.
Kemudiannya anak mengandung anak luar nikah, anak-anak perempuan kita mengandung anak luar nikah. Ni cerita tahun 2002 680 orang. Bukan tahun 2022, tahun 2002. 680 orang anak perempuan kita yang mengandung anak luar nikah. Na'udzubillah. Yang ketiga, Ustaz membantu remaja-remaja yang terjebak dengan ketagihan jenayah, rempit, rogol, bunuh. Dan yang keempat, tuan-tuan, kita merawat ketagihan teknologi. Tahun 2002-2000 tu orang ketagihan Counter Strike. Counter Strike ni, tuan-tuan, Ustaz pernah rawat di rumah pemulihan ini. Lidah dia panjang sampai ke dagu, keluar, dan dia stroke sebelah badan kerana terlalu lama main video game. Lama sangat. Sekarang ni anak umur 2 tahun dah main video game. Macam mana kita nak jawab depan Allah nanti? Dan kemudiannya, Masya Allah, last kali merawat ketagihan hiburan. Hiburan zaman dulu termasuklah kisah-kisah mungkin tuan-tuan pernah baca di harian Metro dan juga Mastika, bagaimana Ustaz membantu golongan yang menyembah setan kerana terpengaruh dengan ideologi teknologi muzik. Setiap muzik yang masuk dia ada ideologi dia. Contoh black metal, skinhead, punk, gothic dan macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini cerita tahun 2002 hingga 2012. Lepas tu Ustaz dah tak larat. Sahabat Ustaz seorang karkun dalam dunia tabligh, dia take over kerja Ustaz. Ustaz kata teruskanlah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tak nak keluarga. Wallahi, kalau anak kita isap wib, anak kita isap rokok, sedangkan dia pelajar sekolah, bapa ni tak boleh tidur malam. Bagai nak pecah dada bila tengok anak-anak kita yang kita didik. Bagai menatang minyak yang penuh, tiba-tiba anak tu menagih dadah. Pecah dada mak, pecah dada ayah, tak boleh tidur malam. Kadang-kadang semayang pun teringat anak ni. Ya Allah, macam mana anak aku boleh jadi macam ni, ya Allah. Sedangkan aku didik dengan agama. Wallahi, tuan-tuan belum pernah rasa kita doa pada Allah supaya Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada masalah-masalah ini. Dan Masya Allah, pada malam yang indah ini, Ustaz nak baca satu ayat Quran yang mudah je lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman. Ingat perkataan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah kepada orang-orang beriman. Jaga diri kamu, Allah pesan, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jom, api neraka ni walaupun di akhirat, tapi tanda-tanda dia ada api, cerbisan api neraka dalam rumah tangga kita kalau kita jauh daripada agama. Ustaz nak ringkaskan saja malam ni formula 7P. 7P. P yang pertama adalah perhatian. P yang kedua adalah puji dan peluk. P yang ketiga adalah pendidikan. P yang keempat adalah pukul. P yang kelima adalah pujuk. P yang keenam adalah penghargaan. P yang ketujuh adalah periksa. Jadi Ustaz sebut awal-awal ni disebabkan kesan kemoterapi Ustaz. Kadang-kadang bila kita berceloteh kita lupa dan point tu hilang. So P yang pertama perhatian. Rumah tangga jadi kucak-kacir kalau isteri tak pandai menarik perhatian suami. Rumah tangga akan kucak-kacir bila si suami tak pandai menarik perhatian isteri.
Rumah tangga akan kucak-kacir kalau mak ayah tak pandai tarik perhatian anak-anak. Anak-anak yang nakal saja dia nakal sebab dia nak perhatian daripada mak dan ayah. Ingat perkataan ustaz ni, anak-anak lebih rela dimarahi daripada tidak dipedulikan. Hari ini peduli ini telah dirampas oleh makhluk ini. Makhluk ini telah merampas perhatian mak dan ayah, sehingga bapa sibuk buat TikTok, mak sibuk Insta famous, anak panggil, ayah, 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 shh, mak, 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 shh, kau ni. Mak ayah yang macam ni, tunggulah azab daripada Allah. Apabila anak-anak ni besar nanti, anak ni balas. Tak payah besar, 10 tahun, 20 tahun, panggil dia, bang, 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 tolong ambil kunci motor kat atas bang. Anak pula buat pekak, shh, nyusahkan orang tua aku ni, aku sibuk main game je. Bang, 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 tua. Mak panggil, Ahmad, Mat, Mat, tolong pergi kedai Mat, 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 Mat. Anak balas sebab mak bapak yang ajar. Jom pujuk hati kita, beri perhatian. Memberi perhatian, dan yang kedua, menarik perhatian. Memberi perhatian apabila anak bercakap, kita dengar. Kita bersembang dengan anak sehingga tidak ada rahsia. Bersembang dengan isteri, ni. Handphone ni lah yang menyebabkan kita kurang bersembang dengan isteri. Isteri kadang-kadang dia penat, dia nak luahkan perasaan dia, kita kena dengar. Tapi disebabkan makhluk ini, suami isteri kurang berkomunikasi, tak boleh bersembang lagi. Dulu boleh tersembang, sekarang benda ni dah rampas daripada kita. Waktu makan adalah waktu yang seronok bersembang, tapi makhluk ni dah rampas. Anak kita sambil makan, sambil main game. Bapaknya sambil makan, sambil WhatsApp. Maknya sambil masak, buat Instagram. Mana datang berkatnya waktu makan? Jom pujuk hati kita, kita baiki mana yang dah buat ni. Nah, yang kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, memberi dan menarik perhatian ini ada dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian penduduk Mekah dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW memberi perhatian kepada fakir miskin dan orang-orang Islam dan orang-orang hamba-hamba yang terinai, sehingga mereka jatuh cinta dengan akhlak Rasulullah SAW. So jangan sangka suami handsome, isteri cantik, rumah tangga damai. Kadang-kadang suaminya buruk, isterinya berabuk, tapi Masya Allah rumah tangganya bahagia. Sebab akhlak. Ada perempuan yang cantik, dia boleh tengking mak mentua sesuka hati je. Mak ni bodoh, cik hati mak mentua. Suami pula, dapat suami, anak kita yang garang, lelaki ni garang dengan mak ayah, tapi bila dapat isteri yang macam ni, macam anjing kena baling dengan batu. Dia ada jenis macam tu. Oh, tapi dengan adik-beradik punya garang, tapi dengan bini dia ada macam tu. So jom kita baiki akhlak kita dengan memberi dan menarik perhatian. Selesai.
P yang pertama. P yang kedua tak lain dan tak bukan puji dan peluk. Puji anak anda sebelum mak rempit di luar sana memuji anak anda. Puji anak anda sebelum mak steam di luar sana puji. Bro, lu canggih. Kau gila, kau boleh pacak 3 tiang. Kau memang bodoh gila, kau berani gila. Dia perkataan bodoh dan berani itu adalah pujian untuk dia. Ni kantung jiwa anak kita. Kantung jiwa anak kita ni setiap hari kosong. Tapi kalau mak dan ayah selalu puji anak-anak, kantung jiwa anak ni akan penuh. Dan anak-anak yang kenyang dengan pujian daripada mak dan ayah, anak-anak yang kenyang dengan perhatian mak dan ayah, tidak akan jadi pelajar yang nakal di sekolah. Tidak akan terhegeh-hegeh nak tarik perhatian, buat lawak bodoh dekat Instagram, TikTok dan macam-macam. Sebab dia dah kenyang dengan pujian mak dan ayah. Bagus Ahmad rajin baca Quran. Besok dia baca tak? Dia baca lagi. Bagus Abang Long, malam ni Abang Long tolong mak basuh pinggan. Terima kasih Abang Long. Bagus Kak Ngah tolong buang sampah. Terima kasih Kak Ngah. Agaknya Kak Ngah buat tak besok? Buat. Sebab anak-anak fitrahnya suka kan puji dan peluk. Puji anak anda bila dia melakukan kebaikan. Puji anak anda bila dia mencapai kejayaan. Peluk anak anda bila dia berada dalam keadaan kesedihan. Peluk anak anda bila dia meminta perhatian. Puji, buka Al-Quran, ayat yang pertama, surah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perkataan pertama, kenapa tak Allahu Akbar Rabbil Alamin? Kenapa tak Subhanallah Rabbil Alamin? Kenapa perkataan pertama Alhamdulillah? Kerana Alhamdulillah Allah mengajar 2 perkara. Pertama, Allah mengajar bagaimana nak memuji Allah. Yang kedua, Allah ajar cara bersyukur. Ramai isteri-isteri di luar sana tak bersyukur. Dapat suami yang baik, dia tak bersyukur. Dapat suami yang solat, dia sentiasa cari kekurangan suami. Sejuta kebaikan suami hanya terpadam dengan 1 kesilapan. Itulah orang perempuan. Dia benci suami dia, seolah-olah suami dia yang hidup 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun tak pernah bagi dia kebahagiaan walaupun sedikit pun. Itu kebanyakan. Dan kebanyakan suami pun tak pernah bersyukur. Kalau syukurnya sikit sangat. Dapat isteri yang sanggup susah payah dengan suami. Ramai. Ustaz ambil satu kisah. Ustaz bawa jemaah umrah, kebanyakannya VVIP lah Ustaz bawa. Satu hari kita dapat masuk Royal Orchid. Royal Orchid ni Safwa tu tuan-tuan, kita nampak Kaabah tu kat bawah. Jam 3 pagi bilik Ustaz dapat telefon. Assalamualaikum. Ya tu, waalaikumsalam. Ustaz dia datang naik bilik dah. Pasal apa tu? Ni pukul 3 pagi ni tu. Dia kata, bini saya mengamuk Ustaz. Dia baling telefon kena cermin pecah Ustaz. Bini saya mengamuk Ustaz. Allahu Akbar. Tu, ni pukul 3 pagi tu. Saya ingat ustaz-ustaz pukul 3 pagi bangun tahajud. Tengok. Datuk-datuk punya ayat tak boleh belah. Panjatlah naik atas, tengok memang pecah cermin. Telefon yang antik tu dah pecah. Ceraikan aku.
Saya mula naik darah. Kaabah tu saya masuk bilik dia, nampak Kaabah kat bawah. Ceraikan aku, jantan celaka. Miang dah tua-tua pun. Ini orang perempuan. Ceraikan aku. Saya kata, Datin, kenapa jerit-jerit tadi? Ni Dato' ni, dia memang ada skandal dengan sekretari dia yang baru ni. Allahu Akbar. Datin, kenapa kau jangan masuk campur? Aku nak dia ceraikan aku malam ni juga. Saya mula, Tok duduk luar kejap, biar saya cakap benda ni. Perempuan gemuk, kalau aku suami kau dah lama aku ceraikan kau. Kau dah lah gemuk, tak sedar diri. Ini Mekah, itu Kaabah. Apa perangai perempuan gemuk macam kau ni? Dah lah gemuk, buruk, tua. Bagi macam tu je. Sebab pukul 3 pagi kita penat bawa orang tawaf keliling apa semua, dia pukul 3. Saya bengang, saya cakap macam tu je. Kau dengar sini perempuan, percayalah, ini bumi haram, itu Kaabah bawah. Kau buat benda ni, satu benda yang Allah akan laknat. Jangan minta cerai kalau suami itu baik. Saya tanya Datuk, betul ke ada skandal perempuan? Tak ada. Ini emergency contract. Kita dia dengan US, waktu sana siang, waktu ni dia ada berapa jam. Saya terpaksalah bercakap. Saya tak nak ganggu dia tidur. Saya cakap dalam bilik air supaya dia dapat tidur dengan lena. Dah bergaduh-gaduh. So balik puji dan peluk. So Datin ni marah lah saya. Tapi Alhamdulillah, selepas sehari itu dia tak tegur saya. Hari yang kedua dia tegur, Ustaz, saya minta maaf. Saya teringat perkataan Ustaz, engkau perempuan gemuk yang tak reti bersyukur. Lelaki kalau tak suka, dia boleh cerai engkau bila-bila masa. Tak payah nak tunggu macam ni, tak payah nak tanggung. Aku boleh cerai engkau bila-bila masa. Itulah perkataan Ustaz yang menyentak hati saya. Jangan main-main. Itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Saya kata, Datin, saya minta maaf. Masa tu saya emosi. Tak apa Ustaz, tak ada orang berani tengking saya. Saya tengking orang, tapi Ustaz orang pertama tengking saya. Dan Alhamdulillah, apa yang Datin Ustaz cakap tu betul. Saya kurang bersyukur. Saya hidup dalam kemewahan, semuanya ada, tapi Allahu Akbar, saya lupa bersyukur atas nikmat Allah. Suami saya yang ajak datang ke Mekah, suami saya memang suami yang baik. Cuma saya ni tak tahulah Ustaz. Ustaz cuba tengok kok ada saka ke apa ke. Saya kata tak ada saka. Itu perangai cemburu yang luar biasa. Lepas tu saya ajar zikir, dan saya kata di hadapan Kaabah nanti, tolonglah buat sujud syukur. Tuan-tuan, sujud syukur. Bila kali terakhir anda melakukan sujud syukur atas nikmat suamimu? Bila kali terakhir kita sujud syukur atas nikmat isterimu? Berapa kali kita sujud syukur bila anak-anak kita berjaya dalam pelajaran? Berapa kali kita sujud syukur ketika anak-anak kita khatam Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azindannakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah kufur. Ada satu kisah bab syukur ni. Satu hari Ustaz didatangi oleh seorang imam. Isteri dia ustazah, mengaji dekat selatan Malaysia. Anak dia yang bongsu umur 16 tahun mengandung anak luar nikah. Datang jumpa Ustaz. Ustaz, boleh tak kami letakkan anak kami yang 16 tahun ni, yang mengandung anak luar nikah ni, duduk di rumah pemulihan Ustaz? Boleh.
Lepas dia habiskan proses, dia datang ke dewan kami pun ajar imam ni pun mengadu lah masalah, saya malu ustaz, saya imam sampai kena pecat sebab anak saya mengandung anak luar nikah. Yang keduanya, ustazah tak ada seorang pun penduduk kampung yang datang hantar anak lagi dah untuk belajar mengaji kat rumah saya dah ustaz. Jadi orang kampung pulaukan saya, kata saya macam-macam. Inilah kelebihan orang Melayu kita, dia kata ke orang rapat, dia bubuh cukup-cukup, dia tak tahu nanti Allah terbalikkan ujian tu jatuh atas batang hidung dia, baru dia tahu langit ni tinggi rendah. Dan Masya Allah, Tabarakallah, apa berlaku. Saya ajar dia, Imam jadilah orang yang bersyukur. Alhamdulillah Mam. Imam tu terus melenting, apa ustaz ni, anak saya mengandung anak luar nikah, ustaz cakap Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini ajaran sesat ni ustaz. Ustaz-ustaz lain suruh saya bersabar, ustaz suruh bersyukur. Tak Mam, bukan macam tu maksud saya. Imam sebutlah Alhamdulillah, InsyaAllah Allah tambah nikmat. Apa nikmatnya? Dia cakap, tak, paling tidak anak yang dah mengandunglah, tapi nikmat imam akan tenang. Isteri dia faham, imam akan tenang. Sebut Alhamdulillah. Dan imam amal lah, anak-anak ni masih tak buang bayi tepi jalan, bayinya tak digonggong oleh binatang anjing liar, bayi ni masih boleh diselamatkan. Kuasa Allah, Allah memang wujud. Selepas dia sebut Alhamdulillah kerana dia ada nikmat seorang anak, cuma Allah uji anaknya mengandung anak luar nikah. Ada orang berpuluh tahun kahwin tak dapat anak. Rupa-rupanya kita ni kurang bersyukur. Tak cukup subhanallah 30 kali selepas solat, 33 kali lepas solat, tak cukup. Terlalu banyak nikmat yang kita kurang syukuri. Bila kita syukur atas nikmat ni, kuasa Allah, dia balik ke kampung, dia masih dipulaukan. Tetapi selepas 2 tahun anak dia duduk di rumah pemulihan kami, kuasa Allah, anak ni hafal 20 juzuk Quran. Dengan izin Allah, 20 juzuk Quran. Anak yang bersalin dia yang mengandung anak luar nikah tu bersalin, anak itu telah diambil oleh keluarga angkat seorang ustaz dan ustazah. Selepas anak tu keluar, Masya Allah, anak yang mengandung anak luar nikah ni keluar, ustaz itu datang masuk meminang, ambil si anak yang hafal Quran 20 juzuk yang sebelum dia mengandung anak luar nikah, jadikan isterinya. Selepas isteri pertamanya meninggal dunia kerana barah pangkal rahim. Kuasa Allah. Imam tu masa hari kahwin saya datang menangis, ya Allah, ya Allah ustaz, Allah wujud, Allah wujud ustaz. Betul ustaz, saya kurang syukur ustaz. Kita ni semua kurang syukur. Ada suami kurang syukur, ada isteri kurang syukur, ada anak kurang syukur. Bila kita kurang syukur, apa jadi? Kita jadi orang yang kufur. Orang yang kufur, dia selalu mengeluh dan komplain. Jom kita ubah jadi orang yang syukur. Dah selesai. Nombor 2, banyak lagi kisah-kisah macam ni tuan-tuan. Saya tak mampu nak cerita, tak mampu, banyak sangat pengalaman. Tapi saya yakin kita syukur, Allah tambah nikmat. Daripada anak mengandung anak luar nikah, akhirnya dia anak jadi hafiz Al-Quran dan dapat ustaz sebagai menantu, dan dapat cucu yang dijaga oleh ustazah yang telah meninggal dunia. Masya Allah, cantik. Selesai. Kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, banyaklah kisah-kisah penagih dadah yang mak ayah mengamalkan Alhamdulillah, syukur, dan mengamalkan puji anak. Alhamdulillah anak mak, Alhamdulillah anak mak, walaupun masih on barang tapi datang solat berjemaah. Bila dipuji,
mak doakan satu hari nanti anak mak ni berhenti ambil barang dah. Dia kena guna bahasa dia. Bahasa ni, dah, cubalah nak. Ya mak, baik mak. Tapi kalau dunia tak ada puji, dunia dipenuh dengan benci. Wallahi, lawan perkataan puji adalah benci. Lawan perkataan puji adalah marah. Tengok balik rumah, ni apa pasal abang balik lambat malam ni? Abang dengar ceramah Ustaz Hanafi. Semua ustaz sama, laki semua sama. Patutnya alhamdulillah abang pergi dengar ceramah ustaz. Mudah-mudahan abang boleh kongsi dan amalkan ilmu untuk dapat keluarga yang bahagia. Ada, tapi bukan orang sini lah, bukan orang Parit Buntar, Nibung Tebal, bukan. Orang sini baik-baik. Cuma ustaz sampaikan kaedah macam ni untuk kita sedar betapa pentingnya syukur. Dapat suami solat, dapat suami mari masjid malam ni, puji. Dapat anak, alhamdulillah anak mak, alhamdulillah anak mak, alhamdulillah anak ayah. Dan peluk. Puji anak kita sebelum mak rempit, mak dadah, peluk. Puji. Jangan banyak kes rogol sebab bapa jarang puji anak-anak, jarang peluk anak-anak. Boleh tak? Selepas tu pendidikan. Peluk ni mana dalil dia? Ingat tak peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu pertama turun dalam gua Hira. Nabi dia ajarkan Iqra. Nabi kata tak pandai baca. Siapa Jibril buat? Jibril peluk anak. Pelukan akan menyebabkan ikatan kasih sayang anak-anak dengan ibu, dengan ayah simpul mati. Tak ada siapa boleh buka. Bila kali terakhir kita peluk anak-anak kita? Walaupun dia besar, walaupun dia dah berkahwin, peluklah anak. Saya ingat arwah mak saya. Mak saya datang rumah saya sebelum dia meninggal dunia. Dia datang, saya tengok lagi sampai hari ni saya ingat arwah mak saya. Dia datang, dia peluk. Hari tu 6 kali dia peluk saya. Kejap datang dia peluk. Padahal saya ni dah besar. Bang, mak sayang abang. Allahu Akbar. Lepas tu makan. Lepas tu solat asar sama-sama. Lepas solat asar makan juga. Dia peluk lagi. Sampai isteri saya heran. Mak, kenapa mak asyik peluk abang? Mak tak peluk pun Faridah. Kenapa mak asyik peluk abang? Kenapa tak peluk Faridah? Mak saya sebelum balik peluk isteri saya. Lepas tu dia peluk saya kali ke-6. Saya kata, mak, janganlah balik mak. Mak dah 70 lebih macam tu. Mak janganlah balik mak. Mak tidur sini besok abang ada buat camp motivasi untuk pelacur-pelacur dan juga LGBT dekat Pulau Kapas Semarang mak. Tolong mak doakan abang ya. Kau ingat pesan mak, Islam tu agama yang menghiburkan. Mak pesan, hiburkan orang dengan Islam. So Masya Allah, tabarakallah, apa berlaku? Mak saya peluk. Mak saya kata malam ni mak ada mengajar ngaji. Mak saya ni dia kerja dia mengajar ngaji. Orang kata dia gila sebab dia suka baca Quran. Dia tak campur dengan orang. Dia suka Quran. Lepas tu balik, besok adik saya telefon, mak saya dah meninggal dunia. Allah. Siapa yang ada mak, ada ayah, telefon mak dan ayah, beritahu mak, ayah, abang sayang pada mak dan ayah. Kadang-kadang perangai anak kita degil, derhaka pada kita sebab itulah perangai kita masa kecil. Minta maaf mak kalau sepanjang hidup abang ada menyusahkan hidup mak. Halalkan air susu mak pada abang, halalkan makan minum saya ayah. Sebut macam tu. Ampunkan dosa saya di hujung rambut, hujung kaki ayah. Mak,
insya-Allah rahmat Allah turun mencurah-curah masuk dalam hati kita. InsyaAllah kita akan jadi orang bahagia. Selesai. Satu, apa tadi? Cerita pasal syukur, puji dan peluk. Itulah the power of pelukan. Selesai nah? P yang seterusnya pendidikan. Pendidikan terbahagi kepada 3A. A pertama agama. A orang Melayu. A orang Islam. Agama ni penting. Penting. Agama ni cara hidup. Sebelum dapat bayi, sebelum bersetubuh, Islam dah ajar. Minimum kalimah Allah. Dia asyik tengok anak-anak muda hari ni tengok porno. Dia lupa Allah. Dia jima isteri dia bersama syaitan. Dan benih itu bercampur dengan benih syaitan. Patutlah perangai anak degil. Jom bang, nak apa-apa bismillah lu bang. Bismillah. Kita berhenti azan ke terus? Tuan pengurusi terus. Saya jarang jumpa pengurusi handsome macam ni. Dan pengurusi ni dia boleh sebut biodata saya tanpa pegang kertas, skrip apa semua. Dahsyat. Ini kira level-level profesor, bawah sikit doktor. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu perkara lagi. Pendidikan terbahagi kepada 3A. Pertama agama, kedua akhlak, ketiga akademik. Agama ni apa dia? Jangan bersetubuh tanpa kalimah Allah. Minimum. Baca doa, bonus. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, selesai. Bila mengandung, bacakan Al-Quran. Mengandung, baca Quran. Tak pandai baca Quran, zikir. Tak pandai, dengar kaset orang baca Quran, dengar baca zikir. Sebab bayi mendengarnya juga. Dia akan influence bayi dalam kandungan. Tuan-tuan, dua. Yang ketiga, bila bayi lahir, azan, iqamah. Bila lahir bayi umur 7 tahun, akikah. Hari ni mak ayah belikan handphone, hari jadi, happy birthday to you. Tapi lupa nak buat akikah anak-anak. Bayi anak-anak tu berhutang. Hutang tanda syukur pada Allah dengan akikah. Tergantung. So buat akikah. Tak ada duit macam mana pun buat, cuba cari sedaya upaya. Walaupun dia bukan wajib, dia sunat muakkad. Ni ramai orang lupa dah ni. Orang sini okey, mudah-mudahan video ni jadi sedarkan orang-orang yang hidup dalam era moden. Yang ketiga, yang penting dia, selepas akikah, solat. Mak ayah tak penting solat. Lepas tu Al-Quran. Lepas tu apa dia? Lepas tu tak lain dan tak bukan perjuangan. Mak dan ayah kena ajar anak-anak berjuang. Berjuang apa dia? Berjuang untuk membuktikan Islam adalah agama yang terbaik. Itu dia. Selesai nah? A yang kedua adalah selepas akademik, selepas akhlak, selepas agama, akhlak. Akhlak ini suami kena ajar isteri, sayang, abang tak suka sayang gelakkan abang depan mak abang. Abang tak suka sayang dedahkan keburukan abang depan adik-adik ipar abang, walaupun dalam bentuk melawak. Sayang, abang sedih sayang. Kita beritahu dia elok-elok. Kita orang lelaki susah nak beritahu. Kita telan dia, telan sekali meletup gila. Tak nak. Sayang, abang tak suka sayang buat macam tu kat abang. Kalau saya nak tegur, kita pun nak tegur isteri kita, jangan depan-depan. Panggil masuk bilik, yang mak abang tak suka sayang cakap macam tu, tanya macam tu. Mak abang tak makan benda-benda pedas ni sayang. Tahu sayang ni orang Negeri Sembilan, tapi kalau masak tu
Simpatilah sikit, mak abang ni orang Kelantan, buatlah sedap-sedap sikit. Tu dia, ajar akhlak sayang dengan ayah. Ayah ni dia tak suka bersembang, so jangan bersembang sangat dengan ayah. Nanti dia kata kita ni gedik. Dia kena beritahu, akhlak kena beritahu. Akhlak suami pada isteri, isteri pada anak. Anak-anak, mak bapak kena beritahu, kalau macam ni akhlaknya begini. Akhlak ni terbahagi pada dua. Satu akhlak yang kita panggil adab, satu lagi akhlak kita panggil kemahiran sosial. Hari ni TV selamba je. Perempuan masuk rumah tanpa mak bapak dengan laki-laki. Perempuan lelaki dalam satu rumah, selamba je. Itu ada dekat drama. Anak-anak daripada kecil, oh boleh je pegang tangan, oh boleh je. Tapi dia solat, walaupun dia dedah aurat, tapi dia solat. So anak-anak dan so pujuk hati kita, kalau boleh ajar. Ustaz baru balik dari Syria. Di Syria ni Ustaz, kita ada 3 tahun Ustaz kat sana. Alhamdulillah, di Syria kita dah berjaya buat satu Masjid Ar-Rayyan. Sebelum Masjid Ar-Rayyan terbina pada tahun 2021, penduduk nama tempat kawasan tu Dar Hasan, dekat Idlib. Kita tulis alif lam ha. Walaupun mereka orang Arab, mereka tak tahu itu Allah, buta huruf. Min ha min dal, mereka tak tahu itu Muhammad, sebab buta huruf. 11 tahun berlaku peperangan, ratusan ribu anak yatim kat sana. Ada yang ada kaki, ada yang buta, ada yang putus tangan, ada yang cacat, ada yang cerebral palsy. Tetapi setiap kali laungan azan, mata menjadi saksi. Mereka ramai-ramai datang mengesot, naik tangga, solat berjemaah. Allahu Akbar. Kerana apa? Walaupun mereka buta huruf, tapi mereka tidak buta hati. Mereka kuat menghafal. Apa saja yang kita cakap ni dia boleh ulang balik. So jom pujuk hati kita, ajar anak-anak kita akademik. Akademik satu kemahiran, satu lagi akademik ni ilmu. Ustaz pernah berucap di London, masa tu di Oxford University, di Masjid Oxford. Ketika tu lepas hari Jumaat, imam cakap, Ustaz bagi ucapan sikit dekat pelajar-pelajar in English lah. So Ustaz pun Ustaz pun lancarkan jihad akademik. Wake up everyone, today world see Islam as stupid religion. Hari ini dunia melihat Islam sebagai agama yang bodoh. Hari ini dunia melihat Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman. Hari ini dunia melihat Islam sebagai agama seks, sebagai agama peperangan, sebagai agama diskriminasi. Islamlah agama yang paling jahat dalam dunia. Hari ini dunia melihat begitu. Wake up everyone. Show to the world Islam is not stupid religion. Belajar betul-betul, jihad betul-betul. Kalau kamu mati dalam pelajaran, menuntut pelajaran demi cita-cita kamu nak tunjuk Islam agama yang hebat, the best of the best, syahid. Syahid. Mati ketika menuntut ilmu, syahid. Bangkitkan semangat dia. Alhamdulillah, lamalah 45 minit. Alhamdulillah, sahabat-sahabat beritahu 5 tahun berturut-turut, every single course di University Oxford dan Warwick, the best student is Muslim. Apa yang hilang daripada umat Islam pada hari ini adalah semangat.
perjuangan. Ataupun dalam bahasa Arab, jihad. Ketika ustaz mengatakan jihad, mereka kata, what is meaning of jihad? Cuba tengok Oxford Dictionary beritahu jihad bermaksud holy war. Sedangkan jihad dalam bahasa Arab, asal usul perkataan jahada, membawa maksud bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, all your have, all your life, to show to the world Islam is not stupid religion. Islam is the best of the best. Itu dia. 5 tahun, alhamdulillah, keputusan umat Islam cemerlang. Cuma kena ada api cetusan untuk menyemarakkan semangat perjuangan. Belajar ni bukan untuk ijazah, tapi untuk memelihara nama Islam dan memperjuangkannya, letakkan di atas. Itu dia. Anak ustaz, kalau dapat B, ustaz rotan. B, rotan. C, 2 kali. Ustaz ni mementingkan akademik, Yalah, anak ustaz punya hal lah. Jaga anak sendiri. Alhamdulillah, Syafiqah, Aisyah, Ain, 2 orang ni alhamdulillah, Syafiqah dengan Ain hafal 30 juz Quran. Syafiqah masa umur 16 tahun hafal 30 juz Quran. Aisyah dia hanya dapat 20 juz, beza. Dan kemudiannya Ain 139 hari hafal 30 juz Quran. Akademik alhamdulillah straight A. Jadi bapa yang betul-betul bapa. Jangan pandai buat anak je. Kena masukkan semangat perjuangan dalam diri anak-anak. 9 orang anak, 2 orang dah meninggal dunia. Tapi kita berdoa kepada Allah supaya Allah ilhamkan dan memberi pertolongan untuk menyelamatkan anak-anak kita ni daripada api neraka dan menjadi satu syiar, contohnya macam lambang Islam tu. Nak buat macam tu lah, main-main. Ni kata dia ni makhluk yang bernama ni lah yang Mobile Legend, tak apa-apa lagi main. Sampai pukul 3 pagi, 4 pagi, macam mana nak bangun sembahyang subuh? Macam mana nak siap kerja sekolah? Cikgu-cikgu kat sekolah tension dengan perangai anak-anak ni. Kalau dia seronok main game, tengoklah, dia tak seronok belajar. Wallahi, anak-anak ni seronok tu telah dialihkan daripada patutnya belajar kepada game. Dan anak-anak yang main game ni cepat stres bila disuruh buat kerja-kerja baik. Sebab dalam game lara ada syaitan. Syaitan akan bagi perhiasan yang cantik. Selesai? Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selepas kita panggil akademik, kita panggil juga kemahiran. Isteri kena belajar kemahiran memikat hati suami. Pikat hati suami, peluk suami, puji suami. Bang, malam ni abang lain lah bang. Kena puji. Isteri puji suami, suami puji isteri. Sayang, apa beza sayang dengan peti ais? Apalah beza? Peti ais kenapa bang? Sayang tahu, peti ais menyejukkan makanan, sayang menyejukkan hati abang. Sekali-sekala kena bergurau, sekali-sekala kena pikat hati isteri. Jangan dibiar je macam tu. Jangan. Puji isteri anda sebelum Bangladesh Petronas puji. Kakak banyak mani mati. Puji ni penting. Sayang, kalau nak ustaz saya nak puji dah tak boleh lah ustaz. Dah boleh dah. Ya Allah, saya dah puji. Ya Allah, dulu badan dia sedap ustaz, macam biola. Sekarang ni ya Allah macam peti ais ustaz. Puji makanan. Puji makanan.
Dia masak kari kepala bapa ikan. Jiran-jiran semua bau kari dia. Wow. Suami balik makan macam mana? Suami balik makan, cepat sikit, ambil nasi. Dia koreknya pipi ikan merah tu, ambil kuah kari, lepas tu ambil tomato sikit, ambil bendi sikit, gaul, makan kari kepala ikan, korek mata. Isteri tak makan lagi. Isteri tengok, isteri tanya, "Bang, sedap tak bang?" Suami mana jawab, "Bang, tambah bang." Tambah. Isteri tanya lagi, "Bang, sedap tak bang?" Suami tu je jawab dia, Yalah. Suami dia susah sangat nak puji isteri. Dia rasa macam berjongkong-jongkong meh jatuh daripada mulut dia kalau dia puji isteri dia. Kan? "Bang, sedap tak bang?" Suami keturunan lembu. Apa salah puji isterimu? Ingat, bila suami berkahwin dengan isteri, maka wajib 2 nafkah. Nafkah yang pertama apa dia? Iaitu nafkah zahir. Makan, minum, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan dan juga pendidikan. Yang kedua apa dia? Nafkah yang kita panggil apa? Nafkah batin. Nafkah batin terbahagi kepada 2. Bukan sekadar hubungan intim, tetapi yang kedua, berlaku lemah lembut terhadap isterimu. Dalam perkataan Inggeris, kena romantik. Cakap elok, "Sayang, nak pergi mana tu? Nak pergi tandas." "Allah, nak pergi tandas pun abang dah rindu ni." Pandailah buat pick up line apa semua. Dah selesai. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pendidikan. Habis pendidikan, pukul ni bracket hukuman. Nabi ajar anak 7 tahun, ajak dia solat. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, 10 tahun kau tak solat, rotan. 20 tahun kalau tak solat, bukan, jangan tembak. Ada satu kisah, kawan ustaz, dia kerja dengan pelancongan. Dia bawa keluarga dia duduk satu buah negara Eropah. Dia rotan anak dia sebab anak dia tak nak solat. Dia rotan. Balik, pergi solat. Tiba-tiba sampai sekolah, cikgu tengok tangan anak dia lebam. Cikgu bawa jadi kes polis, dan ayah dengan mak jadi penjarakan. Itu di Eropah tak boleh rotan anak. Tiba-tiba statement daripada anak dia ketika diinterview oleh reporter. Dia kata, "Kami bersumpah dengan nama Allah, kami tidak akan tinggal solat walaupun satu waktu sekali ini. Kerana satu waktu kami tinggal solat, ayah dimasukkan, ibu dimasukkan dalam penjara. Kalau dalam penjara pun kami tak mahu berpisah dengan ibu dan ayah, apatah lagi ibu dan ayah dalam neraka." Dia punya statement very strong. Jom otan lah. Otan tu bracket hukuman. Isteri kita boleh hukum, tapi bukan rotan, bukan tumbuk, bukan tinju, bukan mutai, bukan stone cold, bukan. Tapi isteri kita boleh hukum dengan mengasingkan tempat tidur. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, suami kita boleh hukum. Macam mana saya nak hukum suami saya? Senang je, merajuk. Orang perempuan kalau merajuk suami, kalau dia faham lah. Kalau dia tak faham, matilah kita sampai bila. Merajuk pun tak guna. Ada orang lelaki dia memang tak faham, dia jenis bebal. Macam mana nak buat? "Awak ni kenapa diam je ni?"
awak diam je ni? Orang perempuan boleh gantung 3 hanger 4 hanger. Itu adalah hukuman untuk suami. Kenapa awak ni diam je? Wah, tak ada apa-apa. Awak ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Bila perempuan cakap tak ada apa-apa, maknanya banyaklah apa-apa ni. So jom pujuk hati kita, faham body language orang perempuan. Selesai. Pujuk. Selepas hukum, pujuk. Rasulullah SAW ni, walaupun isteri muda dia adalah Aisyah, tapi Nabi kerap balik lewat rumah Aisyah, dan Nabi paling kerap keluar awal dari rumah Aisyah, sehingga satu malam Aisyah merajuk, pintu dibuka tapi Aisyah diam je. Diam. Kalau bini kita diam je, jangan cari pasal, rasa semua benda tak kena. Kenapa awak ni? Selepas berapa lama bersembang, tapi Aisyah tidak bagi respon, dia diam je. Apa Rasulullah SAW buat nak memujuk dia? Kalau ayat-ayat dah tak laku, maka dia picit hidung Aisyah. Picit hidung Aisyah. Bila buncung, hidung dipicit, dia nak bernafas kat mana? Akhirnya barulah Aisyah bercakap, dan akhirnya selesailah masalah. Dia merajuk sebab Rasulullah kalau balik ke rumahnya terlalu sekejap saja. InsyaAllah boleh nak? Jangan biar isteri anda merajuk lama, wahai suami. Nanti ramai kawan-kawan reunion sekolah dia pujuk. Kawan-kawan reunion dekat kampus. Zaman ni zaman Facebook, dekat ITM, dekat USM, dekat ni pujuk. Ramai juga kawan-kawan reunion sekolah tadika, dia pun boleh pujuk. Kalau yang pujuk tu Zul Arifin, tak kecair dia. Yang pujuk tu Fatah Amin, cair isteri tu. Dah lah, you jangan macam tu. Tu suami you berdasarkan hadis. Orang hari ni dia nasihat pun, tackle orang pun guna hadis. Satu hadis. Masya Allah. So apa berlaku? Masya Allah, pujuk isteri anda. Kalau yang pujuk tu Fatah Amin, you jangan fikir sangatlah suami you macam tu. Goyang isteri kita. Sebab dia tengok Fatah Amin, Masya Allah handsome. Dia tengok suami dia patah 1000. Wallah, dengan gautnya, darah tingginya, kerja manisnya, ya Allah. So pujuk bracket motivasi. Kalau anak-anak yang gagal SPM, motivate dia. Boleh bang, ayah dulu pun repeat SPM 3 kali. Boleh bang, walaupun abang tak bagus dalam pelajaran, abang minat apa? Abang minat berniaga online, jom ayah hantar ke kursus Sifu Jamal, Sifu FBF, buatlah training apa semua. Abang tak bagus ni, abang nak belajar saham, hantar kat Datuk Dr. Muhammad Asri, hantar. Macam tu kaedah dia. Bukannya anak-anak yang kecewa, gagal, kita kena motivate, pujuk dia. Dan seterusnya penghargaan yang anak-anak harap dengar ni, mak ayah, penghargaan yang mak. Satu perkataan sebenarnya, penghargaan apa dia? Mak bangga dengan kau nak, ayah bangga dengan kau nak. Bisik kat telinga dia, peluk dia, ayah bangga dengan kau. Kau berjaya hafal surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Boleh. Kau boleh hafal surah Al-Mulk, ayah bangga kau. Ayah bangga kau jaga solat, Alhamdulillah. Dan last kali, tuan-tuan, maaf saya ambil masa lebih sikit. Last, sebab saya datang jauh ni. Besok pagi-pagi pukul 6 saya ada di TV Al-Hijrah pula. Jadi secara ringkas, last kali ni periksa. Suami kena periksa. Periksa ni dalam bahasa Arab muhasabah diri. Muhasabah, cek yang kalau daripada 10, sayang beritahu abang ni suami yang nombor yang keberapa, skala yang keberapa. Memanglah nak dapat atas 5 tu nasib lah. Kalau isteri, bang saya ni
Saya tahu mulut saya jahat, mulut saya cepat. Saya minta maaf bang tapi abang abang bagilah markah kat saya. Skala 10 berapa dapat? Selalu kita akan bagi 9 ataupun 8 sebab kita takut. Dan last kali, periksa juga buku anak-anak, periksa juga handphone anak-anak, periksa juga laptop anak-anak. Maka periksalah. Kalau tak periksa, bahaya. Periksa dengan siapa anak kita kawan. Periksa beg sekolah anak, jumpa straw kecil-kecil, ada serbuk, itu syabu, itu heroin. Check. Okey tuan-tuan, sekadar untuk malam ni kita buka pada sesi soal jawab ke tidak? Pengusi boleh? Kalau ada soalan ke, saya serah balik pada pengusi.